Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada pagi ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita menggunakan buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Pada minggu ini kita dah masuk minggu yang kelima, kemudian minggu hadapan kita akan bercuti. Lepas cuti itu kita akan naik sekolah semula, tapi kita tak pasti lagi sama ada kita boleh naik ke sekolah ataupun tidak. Kalau tak boleh, kita sambung sesi PDPR kita seperti biasa. Jadi siapa melengahkan masa lagi, cikgu nak kamu pastikan semua buku teks kamu ada dekat hadapan kamu. Buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tahun 4 pastikan berada di dalam kamu dan buka muka surat 88 sekarang. Okey. Buka muka surat 88 sekarang. Sambung pelajaran kita, iaitu tajuk dia petunjuk awal bagi penyakit-penyakit yang ada lah. Sebenarnya kalau kita ada penyakit ni, kita dah ada tanda-tanda awal lah. Kita kebiasaannya dia tak akan berlaku mengejut. Dia dah ada tanda-tanda yang ditunjukkan. Kita tengok petikan dekat situ, muka surat 88. Damien dan rakan sekelasnya sedang bermain kerusi panas. Permainan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes. Okey, kita tengok muka surat 88, iaitu petikan dengan tajuk sakit jantung. Cuma tengok. Okey, antara puncanya termasuklah pengambilan makanan yang berlemak secara berlebihan. Orang kena sakit jantung ni dia suka ambil benda-benda yang berlemak banyak lah. Contohnya Pizza Hut kan. Pizza Hut tu banyak cheese. Cheese tu banyak lemak. Kemudian yang seterusnya apa lagi? Burger, ayam goreng KFC, benda-benda yang bergoreng dan sebagainya kebiasaannya akan menyebabkan kita senang kena penyakit jantung. Seterusnya salur darah sempit dan tersumbat. Bila kita ambil lemak dalam keadaan banyak dan sebagainya, kolesterol yang tinggi, minyak yang tinggi, maka ia boleh mengakibatkan tersumbatnya jantung kita kerana dihimpit oleh lemak-lemak tersebut. Selalunya orang gemuk lah kebiasaannya. Tapi ada tak orang kurus kena sakit jantung? Ada juga. Dia nampak kurus tapi dalam darah dia banyak kolesterol dan juga lemak. Jadi tentang kurus ke gemuk ke, dia belum menentukan lagi kamu ni sihat, bebas daripada sakit jantung ataupun tidak. Cikgu pernah tengok video seorang ahli maraton. Maraton ni lari jarak jauh, 21 km lari. Memang jauh lah. Cikgu tak pernah sampai tahap tu lari 21 km, dia kena serangan jantung. Bila dia cek balik apa punca dia kata jantung dia tersumbat. Sedangkan dia seorang atlet maraton yang kurus, yang masuk pertandingan banyak, tapi dia pun kena penyakit jantung disebabkan oleh kerana salur jantung dia tersumbat. Sebab dia ni merokok, lepas tu dia suka makan, masa dia muda dia suka makan benda-benda yang tak sihat lah. Okay. Seterusnya antaranya kesannya termasuklah sakit dada, sesak nafas. Itu antara ciri-ciri sakit jantung lah. Kita rasa sakit dada. Dada ni yang cikgu pernah tengok video ceramah, dia kata semua dada. Dada rasa sempit, rasa tak boleh nak bernafas macam tu. Dia bukannya sakit jantung kan, dia bukannya pada satu bahagian, dia rasa satu sampai ke tengkuk-tengkuk ni kamu rasa macam tak sedap, badan kebas, lepas tu rasa macam tak boleh bernafas. Itu antara tanda-tanda sakit jantung. Seterusnya sesak nafas lah. Orang yang kena sakit jantung ni dia sesak nafas. Okay? Dia tak boleh nak bernafas dengan normal. Okay, seterusnya tengok antara cara pencegahannya termasuklah kurangkan pengambilan makanan yang berlemak, lakukan senaman secara berkala. Cara dia senang je. Kalau bagi orang yang suka makan benda berlemak, kurangkan. Carilah sayur-sayuran banyak, kemudian makanlah benda-benda yang berebus dan sebagainya, kurang berminyak dan sebagainya. Kemudian lakukan senaman selalu. Okey, lakukan senaman selalu. Senaman ni jangan terlampau hardcore sangat. Bagi orang yang ada penyakit, jangan terlampau buat dahsyat sangat, terus lari 50 km. Esok bukan mati sebab sakit jantung, mati sebab terkejut, sebab penat sangat. Pastikan kamu buat senaman ni sekadar keperluan kamu keluar peluh dan sebagainya, tapi konsisten. Kalau boleh buat hari-hari, buat hari-hari. Kalau tak boleh, buat 2 kali sehari atau 3 kali seminggu. Okey. Seterusnya, penyakit asma. Tadi sakit jantung, ni asma pula. Asma ni menyebabkan penyakit pernafasan lah. Antara puncanya termasuklah alahan kepada habuk, asap dan bulu binatang. Okey, bila dia bau tu, dia hidu asap ke habuk ke bulu binatang, dia akan mengalami asma. Dia sesak nafas ni. Okey. Keradangan saluran pernafasan. Bila dia ada alami keradangan ataupun alahan, dia punya mungkin salur pernafasan dia jadi sempit dan sebagainya. Antara kesannya termasuklah sukar bernafas dan tercungap-cungap batuk. Okey. Sukar bernafas. Dah tak boleh nak bernafas. Bila kamu tak boleh bernafas secara normal, maka oksigen tak masuk ke dalam otak. Kamu boleh pingsan dan seterusnya boleh menyebabkan stroke. Oksigen ni kena selalu sentiasa dalam kepala kamu. Okey. Seterusnya batuk. Terbatuk-batuk macam orang nak mati lah kot.
Okay, antara cara pencegahannya termasuklah elak berada di kawasan berasap dan berhabuk. Kena sentiasa bersih lah abang. Kan kalau kotor tu bersihkan. Seterusnya menjaga kebersihan diri. Jangan bagi berhabuk lah senang cerita. Orang asma ni jangan ada haiwan, jangan ada habuk, kena bersih selalu. Itu je dia punya cara dia. Okey, kemudian tengok cikgu dia cakap ni sebenarnya muka surat ni bersambung dengan muka surat 89, tapi kita pergi muka surat 88 dahulu, okey. Sakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes adalah penyakit tidak berjangkit. Faktor keturunan merupakan salah satu punca kepada penyakit tersebut. Sakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes ni bukannya penyakit berjangkit. Dia tak berjangkit. Kalau kawan kita kat sebelah ada penyakit ni, dia tak berjangkit kepada kita. Sentuh tak, apa pun tak. Tapi dia datang daripada diri kita sendiri, amalan diri kita sendiri. Kalau kita ni orang yang suka makan berlemak, tak bersenam dan sebagainya, kita kenalah penyakit tu. Bagi orang yang tak, bagi orang yang aktif, orang yang jaga makan dan sebagainya, dia tak kenalah penyakit-penyakit ni. Okey. Lagi satu melibatkan keturunan. Kalau keturunan dia memang ada penyakit ni, lagilah kena jaga makan dan sebagainya. Kalau dia tak ada tu mungkin boleh dipertimbangkan lagi lah. Tapi kalau dia memang ada ke tak ada, lebih baik kita elakkan daripada melakukan benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit tadi. Okey, macam sakit jantung, makan benda berlemak, lepas tu isap rokok dan sebagainya. Seterusnya tak bersenam. Okey, asma pula penyakit dia kerana habuk, kotoran dan sebagainya lah, bulu kucing dan sebagainya. Jadi kita elakkanlah daripada perkara begitu. Jadi kita elakkanlah perkara-perkara begitu daripada berlaku terhadap diri kita. Okey. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja untuk muka surat 88. Jadi aktiviti kerja kamu hari ini ialah kamu salin buku teks muka surat 88 ini, kamu tulis hari dan juga tarikh. Lepas tu kamu tulis tajuk dia ialah petunjuk awal. Lepas tu kamu buat dalam kotak sakit jantung ada 3, asma ada 3. Buat dalam peta minda. Okey, yang seterusnya jangan buat lagi. Buat yang 2 ni dulu sahaja, okey? Buat sakit jantung dan asma sahaja. Buat dalam bentuk peta minda. Petikan tak payah tulis. Buat yang dalam tu saja, yang maklumat yang diberikan, poin-poin yang diberikan dalam kotak tu, okey? Cikgu ingat sampai di sini saja untuk pengajaran dan pembelajaran kita. Kita akan jumpa pembelajaran dan pengajaran kita pada minggu yang seterusnya selepas naik cuti nanti. Okey baik, assalamualaikum, selamat pagi dan jumpa lagi. Bye.